Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Saya Syazana Azmi daripada SPA Department. Bertemu lagi kita dalam slot 10 minit bersama Asia dan Hisam. Hari ini tajuk kita pada hari ini adalah kesan bankrupt terhadap perjanjian jual beli. Jadi sebelum saya meneruskan lebih lanjut terhadap tajuk kita pada hari ini, saya ingin memberi definisi apakah itu kebankruptan. Jadi kebankruptan ini merupakan satu proses di mana seseorang penghutang itu diisytiharkan sebagai bankrupt melalui petition, sama ada petition oleh penghutang ataupun petition oleh penghutang itu sendiri. Jadi apabila seseorang itu telah diisytiharkan bankrupt, maka segala harta-harta si penghutang ini akan ditadbir oleh Ketua Pengarah Insolvensi, oleh insolvensi lah. Jadi segala harta kepunyaan bankrupt yang tidak bercagar adalah terletak hak kepada KPI dan hasil jualan tersebut akan diagihkan kepada penghutang yang telah memfailkan diorang punya proof of debt ataupun sijil keberhutangan. Okey, selanjutnya berapa amount untuk seseorang itu, amount hutang untuk seseorang itu diisytiharkan sebagai bankrupt. Jadi sebelum ini untuk seseorang itu diisytiharkan sebagai bankrupt, amount untuk seseorang itu berhutang adalah sebanyak RM50,000. Namun begitu pada tahun lepas kerajaan telah mewartakan satu COVID Act 2019 di mana the amount threshold RM50,000 itu telah dinaikkan kepada RM100,000. Namun begitu ianya dikuasakan sehingga 31 Ogos 2021 dan lepas 31 Ogos ni tak tahulah sama ada amount tu akan still remain RM100,000 ataupun turun balik RM50,000, kita pun tak pasti lagi. Jadi soalan seterusnya, bolehkah seseorang itu kalau dia bankrupt, dia tak tahu pun dia bankrupt? Okey, perkara ni boleh terjadi sebab biasanya notis kebankruptan ini akan diserahkan secara penyampaian ke diri, iaitu personal service. Jadi penghantar saman akan serahkan kita punya notis kebankruptan secara ke diri. Namun begitu ada setengah situasi di mana penghantar saman tu tak berjaya nak serahkan secara ke diri. Contohnya penghutang tu tak ada kat rumah ke, dah pindah ke apa ke. Jadi penghutang akan pohon perintah mahkamah agar penyampaian ke diri itu ditukar kepada penyampaian ganti. Jadi untuk penyampaian ganti ini ada 3 modes of penyampaian. Biasanya court akan direct untuk penghutang untuk sama ada tampal BN itu tampal BN di papan kenyataan mahkamah ataupun tampal di alamat terakhir penghutang itu sendiri, dan yang ketiga adalah secara iklan di surat khabar. Masalah kat sini adalah di alamat penampalan di alamat terakhir penghutang itu sendiri, sebab kita tak tahu penghutang tu duduk lagi kat situ ke, dah pindah ke. Jadi memang ada possibilities untuk penghutang tu dah pindah. Memang ada possibilities untuk penghutang tu tak tahu pun bahawa dia telah diserahkan satu notis kebankruptan. Sampailah penghutang pun dah dapat dah boleh teruskan dengan next stage, filing petition penghutang, sampailah jatuh perintah kebankruptan terhadap penghutang tersebut. Jadi bila perintah kebankruptan telah dijatuhkan kepada penghutang, maka penghutang itu pun telah diadjustkan sebagai seorang yang bankrupt. Jadi harta-harta penghutang tersebut akan ditadbir oleh KPI, oleh insolvensi. Okey, berbalik kepada kita punya tajuk hari ini. Apakah kesan dia terhadap perjanjian jual beli? Okey, sekiranya seorang penjual itu macam contoh ingin memasuki perjanjian jual beli, boleh ke? Sebab dia dah bankrupt, boleh ke dia nak masuk perjanjian jual beli? Okey, ada dua situasi kat sini. Sama ada pertama, bila rumah dia, contoh dia rumah dia sekarang masih lagi bercagar dengan bank ataupun rumah dia dah memang ada nama dia. Okey, kalau rumah dia still atas nama bank, maka dia perlulah mendapatkan bank punya consent, bank punya approval untuk dia jual dia punya rumah tu. Dan segala proceeds jualan tu perlulah diberikan kepada bank, dan sekiranya ada lebihan, bank perlulah serahkan kepada insolvensi. Namun begitu sekiranya proceeds jualan tu kurang daripada harga kurang daripada apa yang dihutang, maka bank bolehlah filekan POD, proof of debt, iaitu sijil keberhutangan. Selanjutnya sekiranya harta gitu adalah harta yang tidak bercagar. Contohnya penjual tu
Rumah tu atas nama penjual sendiri. Apa yang penjual boleh lakukan adalah penjual bolehlah menulis kepada insolvensi untuk mendapatkan kebenaran insolvensi untuk meneruskan dengan perjanjian jual beli, dan lepas dapat confirmation daripada insolvensi barulah penjual boleh teruskan dengan perjanjian jual beli. Tetapi bagi pembeli lain, pembeli tak boleh untuk meneruskan dengan perjanjian jual beli, dan sekiranya dalam proses perjanjian jual beli tu pembeli tu telah di-adjudge bankrupt, maka perjanjian tersebut adalah secara automatiknya terbatal dan secara semua deposit akan di-forfeitkan lah. Itu saja. Okay, ada apa-apa soalan from the crowds? Tak bolehlah bagi kad penunjukan sebab akaun dia kena berkuku. Dari pembeli tak boleh. Betul, sebab setiap harta, soalan daripada Encik Farid tadi, setiap harta penjual itu akan ditakbirkan oleh insolvensi. Jadi apa-apa duit masuk ke duit keluar ke akan ditakbir oleh insolvensi. Sebab bila once seseorang itu di-adjudge bankrupt, maka dia boleh buka satu akaun je untuk dia kelangsungan hidup dia lah, untuk duit gaji masuk semua tu lah. Faham ni? Okay, developer dia kita tak panggil bankrupt. Tu ada, kalau developer dia ada satu lagi action, modes of execution, which is winding up. Kalau winding up, kita pakai Companies Act. Jadi apa soalan itu tadi? Boleh tengok balik soalan. Kalau developer yang bankrupt, terkesan tak pembeli. Okay, kalau developer bankrupt, memang dia tak boleh nak proceed dengan mana-mana sebab dia pun akan harta dia punya kiranya apa yang segala keberhutang tu pun akan ditakbirkan oleh insolvensi jugalah. Okey, untuk keluar daripada bankrupt, kalau contoh kita ada hutang dengan bank lah, kita boleh berbincang dengan bank sama ada boleh tak, okey kita buat satu agreement barulah dengan bank, saya nak bayar sekian-sekian, bank lulus, lepas tu saya akan proceed dengan insolvensi, cakap okey bank dah setuju, saya bayar let's say amount 100,000 saya hutang, insolvensi cakap 50,000, bank cakap 50,000 dah boleh untuk keluar daripada bankrupt, kita boleh bagi surat tu kepada insolvensi untuk kita dilepaskan daripada kebankrapan. Jadi sebenarnya semua itu adalah bergantung kepada pemiutang. Sama ada pemiutang bersetuju ataupun tidak. Kalau pemiutang tak bersetuju tak boleh. Sebab duit tu adalah duit pemiutang. Okay, ni tak boleh. Seorang yang bankrupt tak boleh nak jual rumah kepada ahli keluarga sendiri, melainkan, macam contoh tadi, melainkan mendapat kebenaran daripada insolvensi. Semua sebab harta telah ditakbirkan insolvensi. Jadi apa-apa kita perlu mendapatkan kebenaran daripada insolvensi. Hak-hak seorang yang bankrupt. Okay. Contoh dia, hak seorang bankrupt ni memang terhad. Okay, saya bagi contoh ni lah, halangan lah. Kita bagi contoh halangan seorang yang bankrupt. Sebab once seorang yang bankrupt ini, akaun dia akan dibekukan. Tetapi dia akan diberi kebenaran untuk aktifkan akaun untuk kemasukan gaji bulanan. Jadi si bankrupt juga tak boleh meneruskan perjalanan ke luar negeri unless dengan kebenaran insolvensi. Tak boleh juga terlibat dalam perniagaan ataupun perkongsian melainkan dengan kebenaran insolvensi, dan tak boleh untuk meminjam lebih daripada RM1,000 tanpa memaklumkan status kebankrapan kepada pemberi pinjam. Tu ada halangan-halangan dia. Jadi dia punya hak tu memang very limit sebab dia memang halangan dia memang banyak, dan apa-apa pun perlulah mendapatkan kebenaran daripada insolvensi itu sendiri. Okey, contoh dia, kalau seseorang itu bankrupt, seseorang yang bankrupt, contoh pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan biasanya memang adalah salah satu daripada dia punya polisi lah. Seseorang pekerja dia tidak boleh diisytiharkan sebagai bankrupt. Jadi apabila once seseorang itu diisytiharkan sebagai seorang bankrupt, maka insolvensi akan maklumkan kepada penjawat awam, kepada sektor kerajaan tersebut. Jadi sektor kerajaan tersebut akan tubuhkan satu lembaga tata tertib untuk menilai sama ada si bankrupt ni boleh diteruskan pekerjaannya ataupun perlulah diberhentikan. Jadi itu semua bergantung pada lembaga tata tertib sektor kerajaan tersebut. Yang contoh yang lain semua lah bergantung kepada majikan masing-masing. Tapi mostly memang untuk sektor kerajaan lah. Memang sektor kerajaan polisi dia
ahli dia memang tidak boleh seorang yang bankrupt. Saya rasa itu saja. Nak buat semakan bankrupt, semakan. Ya, semakan dia senang je. Kita boleh ke website insolvency, just type kita punya IC, submit, bayar, dah dapat dah. Bankrupt ke, tak bankrupt ke, ataupun kita boleh pergi dekat insolvency itu sendiri ataupun call insolvency. Okay, AORO. AORO ni sebelum ni memang kita guna AORO, which is adjudication order and receiving order. Tetapi selepas tahun 2017 saya tak silap, AORO dah tak ada. Sekarang tergantikan pada bankruptcy order sahaja. Jadi AORO dah tak ada sekarang ni. Dia yang baru sekarang adalah bankruptcy order. Bankruptcy order tu adalah satu perintah kebankrapan, which is perintah yang mengadjudgekan, yang menjatuhkan seseorang itu sebagai seorang yang bankrupt. Sama dia. Ya, macam soalan tadi, betul. Kita boleh untuk semak status kita melalui laman sesawang insolvency, melalui carian kebankrapan, ataupun kita boleh pergi ke insolvency untuk membuat semakan. Tapi kalau by website memang senang, kita just key in kita punya IC and kita boleh tengoklah kita punya status macam mana. Betul, kena bayar untuk buat semakan. Tak mahal pun, dalam RM15 je. Dalam RM15 lebih lah, macam tu lah. Sebab tu sebelum untuk proses menandatangani perjanjian jual beli, peguam-peguam akan buat carian kebankrapan terlebih dahulu untuk tengok sama ada pembeli dan penjual ni bankrupt ke tak. Sebab kalau bankrupt memang akan ada masalah lah. Saya rasa dah lebih 10 minit. Tak ada soalan, saya rasa sampai di sini sahaja untuk slot kita hari ini. Jangan lupa untuk share, subscribe dan like Asia Hisam page di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Terima kasih.